Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak yang dirahmati Allah, pelajar-pelajar dari Sekolah Rendah Kebangsaan Sri Indra dan seterusnya. Ustaz nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada sekolah kamu ya kerana sudi menjemput Ustaz bersama-sama dengan kamu pada hari ini. Dan Ustaz juga berterima kasih kepada Yayasan Pelajaran Mara kerana bersama-sama menggembelengkan program ini dengan Sekolah Sekolah Rendah Kebangsaan Sri Indra untuk menjayakan program ini. Okey, baik. Tak kenal Ustaz? Padu berserta semasa. Ustaz Azizul bin Mokhtar. Ustaz biasa datang sekolah kamu. Bagi ceramah. Macam-macam ceramah lah. Juga terima kasih kepada Cikgu Syakirah kerana jemput Ustaz lagi. Terima kasih banyak-banyak. Baik, hari ini kita akan pergi kepada 7 tip kecemerlangan ketika belajar di rumah PDPR. Macam mana kamu belajar di rumah? Okey ke tak okey? Itulah, di dalam norma baru sekarang ini, kita perlu belajar dari rumah. Kita perlu buka komputer, kita perlu buka tab, kita perlu buka telefon. Dan kelas kita rupa-rupanya dalam WhatsApp. Dalam WhatsApp group. Alamak, begitu pula jadinya ya. Itulah, masa berubah, norma baru berubah. Kita perlu mengubah cara belajar kita. Yang pastinya, kita konsistensi dalam belajar. Jangan kita leno aja. Kalau leno bila nak pandai? Tak bangun-bangun. Cikgu dah buka WhatsApp, dah buat Google Meet. Kamu tidur je banyak. Ya, alamak. Macam mana nak pandai? Baik anak-anak, untuk tidak melengahkan masa, mari kita pergi kepada tips-tipsnya. Jom kita tengok. Tips yang pertama. Tips yang pertama. Okey, baik anak-anak. Tetapkan matlamat diri. Tetapkan matlamat diri. Apa matlamat kita? Apakah matlamat diri kita? Pelajar perlu ada matlamat diri masing-masing. Matlamat adalah apa yang kita impikan. Matlamat perlu ditulis supaya kita supaya kita boleh merancang sesuatu. Bagaimana ingin mencapai perkara tersebut. Tulis besar-besar. Saya nak pergi sekolah Tengku apa-apa. Saya nak pergi sekolah derma. Saya nak pergi sekolah asrama penuh. Saya nak pergi sekolah MRSM. Contoh, kita tetapkan matlamat. Dan macam mana nak capai matlamat tu? Macam mana nak capai matlamat tu? Kita tulis dulu matlamat tu, visi, dan kita gunakan visi supaya kita boleh pergi kepada matlamat tu. Malah kita, jika matlamat ditulis menggunakan papan visi, pastinya akan meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar dan berjaya. Kalau kita tak tulis, ibarat macam ni anak-anak. Kita tak tulis matlamat belajar kita. Kita ni akan terhuyung-hayang. Entah ke mana kita nak dibawanya. Gitu. Kita ni bawa kereta, bawa motor, kita tak tahu minyak kita dekat mana. Habis, minyak dah habis, stesen minyak jauh lagi. Kalaulah kita tahu meter minyak tu, kita tengok, minyak dah nak habis ni. Kita kena pergi cari stesen minyak. Gitu. Sebab tu kita kena tetapkan matlamat supaya senang kita nak capai tempat tu. Kalau tidak, kita pun, kau nak pergi sekolah mana? Awak nak pergi sekolah mana? Contoh pelajar tahun 6 ya. Ustaz dipahamkan, ada pelajar tahun 4, tahun 5, tahun 6. Nak pergi sekolah agama ke macam mana matlamat je. Mestilah baca Al-Quran boleh. Mestilah bahasa Arab boleh. Mestilah tulis Jawi boleh. Kalau dia tak bersedia daripada awal, macam mana dia nak pergi kepada matlamat tu? Betul tak betul? Tetapkan matlamat. Anak-anak juga boleh membina jadual pengurusan masa di rumah berpandukan kepada jadual waktu kelas yang telah disusun oleh pihak sekolah. Kamu susun jadual cantik-cantik. Mudah-mudahan kamu akan ikut jadual tu. Jangan tak susun jadual. Habis buat matlamat saja. Jadualnya tak ada. Okey, kita teruskan lagi dengan nombor 2. Perlu ada disiplin. Disiplin merangkumi 3 perkara iaitu 1. Pengurusan masa. 2. Pengurusan diri. Dan pengurusan bahan yang baik. Anak-anak perlu mematuhi jadual. Bila buat jadual, patuhi jadual. Pastikan konsisten dalam mematuhi jadual tersebut. Bersedia untuk memulakan kelas dengan
sarapan. Makan dulu, jangan tak makan. Barulah badan syargas, barulah otak kita dapat oksigen dan dapat makanan, ya. Baru kita boleh belajar. Dan kita hendaklah membersihkan diri kita. Mandi dulu. Jangan kamu tak mandi. Duduk depan GM. Duduk ber-Google Meet tak mandi. Alamak. Patutlah kita tak bersemangat. Mandi pun tidak. Dan pelajar juga perlu memastikan bahan disediakan lebih awal sebelum kelas bermula. Kamu sediakan bahan-bahan kamu pergi cari. Kalau sekarang ni matematik, pergi cari buku matematik. Ya, pergi cari kertas kosong nak buat kira-kira. Pergi cari pensel, pergi cari pen, pergi cari apa-apa yang patut dicarilah untuk kelas tersebut kalau kelas tu matematik. Buku-bukunya. Gitu. Okey. Kita tengok yang ketiga. Bersedia awal sebelum kelas dimulakan. Bagi memudahkan proses PDPR, anak-anak disarankan mengulang kaji dulu topik yang ingin diajar. Ulang kaji dulu topik yang nak diajar tu. Dan kenal pasti topik yang akan diajar. Sediakan bahan-bahan, buku teks, buku nota, alat tulis, kertas, graf, bahan-bahan yang diperlukan bagi memulakan pembelajaran. Ini juga akan meningkatkan minat kamu. Kalau tidak, kamu ni tercari-cari, terkial-kial. Nanti sekejap cikgu, saya nak pergi ambil buku. Saya nak pergi cari buku. Saya nak pergi beli buku. Alamak, kan dah lambat. Gitu, kamu kena sedia awal sebelum PDPR bermula. Ingat ya, siapa yang bersedia awal, dia pasti berjaya. Okey, kita tengok yang keempat. Fokus kepada pembelajaran. Fokus. Sepanjang proses PDPR, semua pelajar perlu memberi tumpuan. Tumpuan akan terjejas jika tidak membuat persediaan awal. Yang tadi juga, kalau dah tak ada persediaan awal, tumpuan pun akan terjejas. Lepas tu apa lagi? Bagi kelas yang dibuat secara Google Meet ataupun yang memerlukan sistem audio, kamu pakailah ni earphone. Tak ada earphone, kamu pakai ni headphone. Gitu. Tak ada. Ustaz, saya tak ada lah earphone. Pakailah earphone. Earphone yang tadi headphone, yang ni earphone lah. Pakai yang gitu. Lepas tu proses dengarnya, proses pendengarannya akan lancar. Kalau tidak, cikgu, saya tak dengar. Cikgu, saya tak dengar. Dah tak dengar pula. Cikgu tak dengar, murid tak dengar. Habis nak belajar macam mana? Dan yang seterusnya, kurangkan pergerakan sepanjang waktu belajar. Kerana pergerakan yang banyak mengurangkan tumpuan dan masa untuk belajar. Jangan sekejap pergi sana, sekejap pergi sini, sekejap bangun. Habis cikgu dah cakap seorang-seorang, pok-pek. Dah lah Google Meet kamu tak buka. Tak buka kamera. Habis alasannya nanti habis data saya. Habis data saya, cikgu pun percaya. Habis kamu duk main. Buka saja Google Meet, kamu main kat belakang. Habis bila nak pandai, kamu tak fokus, kamu pergi cari benda lain, kamu yang bertanggungjawab. Cikgu tak bertanggungjawab lagi. Dia menyampaikan ilmu. Ibu ayah pun kalau boleh pantau mereka. Jangan bagi mereka pergi mana-mana. Biar mereka duduk depan kamera telefon ataupun kamera komputer tu. Okey, kita terus lagi. Elakkan gangguan luar. Macam mana ni Ustaz? Macam ini. Para pelajar perlu memaklumkan kepada ibu bapa dan ahli keluarga tentang jadual kelas dan jadual belajar. Kenapa? Kejap lagi kalau ada jadual belajar, dah nak keluar pula, nak pergi makan kat luar lah, nak pergi jalan lah. Kan? Hari-hari tersebut tak boleh ganggu. Adik nak baca, adik nak belajar. Gitu. Ibu bapa pun bertolak ansur dengan menghormati jadual anak-anak. Kita kenalah anak-anak ibu bapa ni. Kita cakap kat ibu bapa, kata, adik tak boleh. Adik ada kelas GM. Jadi, tak bolehlah bawa anak tu pergi jalan. Tinggal kat rumah dia seorang. Okey. Lepas tu, ibu bapa pula, kalau ada ibu bapa kat sini, kita tak payah bagi tugas banyak-banyak sangat sebab dia orang ni nak belajar. Dan kita, jika berkemampuannya, ibu ayah ada satu ruang untuk anak-anak ni belajar. Dan pelajar-pelajar jangan lupa. Satu lagi yang Ustaz perlu tegur kat sini. Pelajar-pelajar jangan buka perisian lain. Ini dia tengah main game pula. Dia GM tapi dia main game pula.
Tak boleh lah macam tu. Dia buka gadget lain, dia ber-WhatsApp lah, main Roblox lah, main PUBG lah. Dah macam mana game online dan perisian-perisian YouTube ni dengar benda lain. Maklumlah guru tak ada depan dia. Apa yang dia buat? Dia tipu guru tu. Habis macam mana? Macam mana nak berkat ilmu tu? Gitu. Tak boleh lah macam tu. Ustaz tahu dah. Ustaz ni, mata ustaz ni memang ada spek mata yang berteknologi tinggi ni. Ustaz boleh tahu apa yang kamu buat di rumah. Okey, kita tengok lagi. Yang keenam. Rehat yang cukup. Ibu bapa dan anak-anak perlu menjaga waktu tidur. Disyorkan bagi yang bersekolah tidur 9 hingga 10 jam sehari pada waktu malam. Pemakanan yang berkhasiat dan seimbang juga perlu diberi bagi mengekalkan kesihatan dan mengelakkan badan menjadi lesu dan mudah letih sepanjang PDPR. Okey, kamu kena tidur bagi cukup. Jangan tidur tak cukup. Malam kamu main game, tengok YouTube, tengok Netflix, tengok Astro, entah apa-apa lagi kamu tengok. Dan lepas tu kamu pun lena tidur lewat. Apabila kamu tidur lewat, apa jadi? Apa jadi? Mulalah nak bangun awal tak boleh dan rehat tak cukup, badan lesu dan letih. Dan lepas tu kamu pun tak boleh nak belajar lagi. Gitu. Sebab itulah kamu kena jaga kesihatan, jaga pemakanan dan kita perlu beriadah yang ringan untuk belajar ni. Ya, tak payahlah teruk sampai 4 round lari padang. Tak payah macam itu. Sekadar berjalan-jalan dari depan ke belakang kan. Melakukan senaman ringan. Gitu. Tarik nafas bagi mengekalkan kesegaran. Ya. Ini penting ni. Kalau badan lesu macam mana nak belajar? Okey. Baik, yang ketujuh yang terakhir iaitu apa? Yakin dan konsisten. Anak-anak perlu yakin kepada diri sendiri bahawa anda berhak cemerlang kerana setiap insan mempunyai potensi diri. Yakinlah setiap orang yang berusaha akan berjaya. Kalau tak berusaha, nak berjaya macam mana? Usaha pun hidup. Pasti kamu usaha dulu. Lepas tu, kejayaan akan datang kemudian. Pelajar juga perlu konsisten dalam semua tindakan. Konsisten ni apa Ustaz? Berterusan buat benda tu. Jangan hari ni je semangat. Esok tak semangat. Bukan begitu. Semangat terus. Jangan kita patah semangat. Kalau ada patah semangat, pergi cari orang semangat. Pergi tengok video-video yang mendatangkan semangat. Pergi tengok kejayaan-kejayaan orang lain. Nanti kita akan semangat semula. Kita akan membakar balik semangat diri kita. Okey. Ibu bapa pun membantu anak-anak dalam memberikan kata-kata positif, insya-Allah, bagi menaikkan keyakinan diri mereka. Ibu bapa juga kita mohon ya, kalau ada ibu bapa akan melahirkan anak-anak yang cemerlang ni ya, dengan berusaha bersungguh-sungguh di dalam mengembelingkan tenaga bersama-sama dengan guru, dengan anak-anak kita kan, dengan guru, ibu bapa dan sekalilah semua ni. Ibu bapa yang cemerlang, guru yang cemerlang dan anak-anak yang cemerlang ni akan terbina keluarga yang cemerlang dan seterusnya institusi cemerlang, organisasi cemerlang, negeri cemerlang, negara cemerlang. Semua cemerlang lah kalau daripada dalaman diri kita cemerlang. InsyaAllah. Baik. Okey. Ustaz rasa setakat itu dulu. Celoteh Ustaz Azizul Miftah UAM, yang mana Ustaz dijemput untuk bersama-sama dengan kamu pada hari ini, iaitu bersama Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Indra, Kanga Perlis, dan program ini dijayakan bersama Yayasan Pelajaran Mala. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menjemput Ustaz. Itulah, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh Ustaz berjumpa lagi. Okey. Mudah-mudahan adalah rezeki, adalah jodoh kita boleh bertemu di dalam talian. Boleh bertemu di dalam fizikal bersemuka pun boleh. Tak ada masalah. Mudah-mudahan
berjayalah kita dunia akhirat. Okey, jumpa lagi. Ingat tagline Ustaz, padu berserta semasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.